Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat murid-murid tingkatan 1 khususnya dan murid-murid yang lain amnya. Apa khabar semua? Cikgu ucapkan selamat kembali ke sekolah pada tahun sesi 2021. Walaupun kita masih dalam keadaan pandemik COVID-19, kita tetap teruskan sesi persekolahan ini dalam keadaan norma yang baru. Cikgu ucapkan selamat kembali ke sekolah. Apa khabar semua? Cikgu harap semua murid dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan yang ceria, dalam keadaan yang penuh bermotivasi. Baik, pada kesempatan ini, saya, Cikgu Izalwan bin Mokhtar, selaku Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK TTDI Jaya, mewakili unit kaunseling SMK TTDI Jaya, mengambil kesempatan untuk mengalu-alukan kedatangan semua murid yang mendaftar sebagai ahli keluarga SMK TTDI Jaya Shah Alam. Baik, saya mewakili rakan-rakan saya yang lain di SMK TTDI Jaya. Kita ada 4 orang kaunselor. Saya sendiri bersama Puan Rosazana Selamat, guru kaunselor sesi petang. Manakala 2 orang lagi, Puan Nur Hasnah Yusof dan Puan Zuraidah Hassan, merupakan kaunselor pagi. Jadi kami dari unit SMK TTDI Jaya mempunyai peranan besar dalam perkembangan potensi murid-murid. Bakat-bakat murid, potensi murid perlu digilap untuk kejayaan pada masa akan datang. Jadi apa khabar semua? Semua dah bersedia? Pada tahun ini kita agak berbeza, sambutan hari pertama sesi persekolahan. Kalau sebelum ini, kalau hari pertama di luar sana, di luar pagar sekolah, berlaku kesesakan lalu lintas, berlaku keadaan yang agak hiruk pikuk. Namun pada tahun ini suasananya agak berbeza. Walau bagaimanapun kita terima apa saja qada dan qadar daripada Allah SWT, bahawa inilah keadaan kita yang sepatutnya. Jadi saya harap sekolah ini menjadi tempat sebagai pentas untuk kita membina harapan dan mencipta masa depan yang gemilang. Baik, pada kesempatan kali ini cikgu nak bagi beberapa panduan dan adab belajar secara online. Baik, selepas ini murid-murid akan menjalani sesi PDPR di rumah, kecuali yang akan mengambil SPM pada 20 Februari bulan depan. Jadi setiap murid akan menjalani PDPR di rumah masing-masing. Jadi terdapat beberapa panduan dan juga adab semasa kita belajar secara online. Cikgu harap semua murid ambil perhatian dan dapat melaksanakan sedikit panduan yang cikgu nak kongsikan ini. Baik, yang pertama, kita hendaklah membuat persiapan yang rapi, di mana kita menyediakan tempat belajar yang sesuai, peralatan lengkap, di mana laptop dan handphone kita dah tersiap rapi, buku tulis dan juga alat tulis. Bagi murid lelaki, pakaian hendaklah kemas, rambut kemas. Murid perempuan juga kemas tudung dan pakaiannya. Anggaplah kita sedang menjalani sesi pembelajaran di sekolah, tapi hakikatnya kita berada di rumah. Baik, yang kedua, sebelum memulakan sesi
pembelajaran secara online, kita digalakkan bagi orang Islam berdoa sebelum menuntut ilmu. Okey, boleh baca surah Al-Fatihah, surah Al-Insyirah sebagai pembuka bicara kita punya belajar nanti, insya-Allah. Mudah-mudahan dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, hadir dan join kelas online. Walaupun kita tak hadir bersemuka dengan guru-guru, tapi kita hadir dalam kelas online. Tepati masa berada sepanjang kelas online. Jangan kita on saja lepas tu kita pergi tempat lain. Tutup mikrofon, buka video. Sentiasa dalam mute silent. Kecuali diberitahu sebaliknya oleh guru-guru mata pelajaran. Jadi tolong kita hadir sepanjang kelas tersebut berlangsung. Baik, seterusnya yang keempat, memberi respon. Tindak balas. Baik, sekiranya kita diberi peluang untuk respon, jadi kita boleh tukar mute silent tadi untuk respon apa yang ditanya oleh cikgu. Respon hanya kepada soalan yang ditanya. Respon mana-mana yang tak faham, tanya guru tersebut. Guru-guru akan seronok apabila murid-murid tanya bagi perkara-perkara atau isu-isu yang kurang difahami. Elakkan respon beramai-ramai. Tolong elakkan kalau kita bercakap, kita respon dengan bilangan yang ramai. Nanti tak ada siapa yang akan dengar. Okey, jadi minta laluan untuk respon. Sentiasa beradab dengan guru dan rakan-rakan. Hindari, ini paling penting yang cikgu nak highlightkan di sini. Hindari kata-kata nista dan kesat. Jaga adab kita bila berbahasa. Jangan keluarkan perkataan-perkataan yang merosakkan hubungan. Kata-kata biadab, contohnya bodoh, BABI dan sebagainya. Tolong hindari kata-kata yang kesat. Cikgu harap tahun ni kita martabatkan bahasa kita, sebab bahasa tu jiwa bangsa. Baik, seterusnya yang kelima, fokus dan ambil nota, buat catatan. Catatlah isi-isi penting, sebab kalau kita mendengar saja, kita akan lupa lepas kelas nanti. Sebaliknya kalau kita gunakan medium mencatat, kita tulis isi-isi penting, bila kita habis kelas nanti kita boleh rujuk semula dan kita akan ingat. Okey, seterusnya beri tumpuan yang sepenuhnya. Beri tumpuan yang sepenuhnya. Baik, jangan biarkan guru bercakap ataupun sampaikan ilmu seorang-seorang. Ini berlaku sebelum ini. Kalau boleh, respon apa yang patut. Yang lain janganlah buat kerja lain, atau kita elakkan multitasking. Multitasking, buat 2-3 benda dalam masa yang sama. Elakkan bermain games, chat dengan kawan-kawan dan sebagainya. Kesian cikgu-cikgu. Baik, seterusnya yang keenam, apabila tamat kelas online selesai, ucapkanlah terima kasih kepada guru-guru sebagai tanda penghargaan. Hargailah usaha guru-guru, mintalah keberkatan ilmu yang diberikan. Ukirkanlah senyuman. Sebab senyuman itu satu sedekah, free saja. Jadi kita dapat pahala. Dan kalau yang terakhir ni, kalau boleh orang Islam, murid-murid Islam, kita doa, ya Allah, kau berilah, kau mudahkanlah segala urusan kami, segala ilmu yang telah diajarkan yang tersebut, semoga kami menerimanya dengan hati yang terbuka. Baik, seterusnya kita bersedia untuk kelas online yang seterusnya, mungkin masa yang berbeza. Jadi itu sedikit panduan sebagai kita sebagai murid-murid untuk belajar secara online. Tolong murid-murid
kita dalam norma baharu ni kita perlu patuh dengan adab dan panduan belajar secara online. Yang terakhir, sebelum cikgu mengundurkan diri, ini secara umum je lah. Matlamat untuk berjaya, matlamat untuk berjaya, pertama, cikgu gunakan teknik SMART. S-M-A-R-T, SMART. Okay? S maksudnya spesifik. Maksudnya kita tetapkan matlamat kita, jelas tujuan kita untuk mencapai kejayaan. Yang kedua, M, measurable, keyakinan kita yang bahawa kita ni boleh berjaya. Seterusnya action. Action kita iaitu tindakan kita. Kalau kita berada di rumah, kita pastinya akan berada dalam keadaan yang terkesan dengan COVID-19 ni. Jadi, apakah tindakan proaktif kita? Kita sediakan plan A, plan B dan plan C. Jadi, kita ikutlah plan yang mana yang terbaik buat diri kita. Seterusnya, relevant, sesuai dengan masa dan ketikanya. Dan yang keempat, time kita. Masa dan jadual kita tersusun supaya kita dapat manfaatkan segala yang kita rancang tu dapat mencapai kejayaan. Jadi sampai di situ saja murid-murid. Cikgu harap kalian semua berjaya dan mencipta kejayaan. Dengan itu sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.